Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, macam ustaz lah. Okay, baik. So, pada pagi ni, insyaAllah dalam pukul 7, saya nak menjawab satu persoalan. Dan mungkin ini adalah hari ke 83 saya. So, saya nak buat satu topik. Topik ni saya nak mengulas tentang satu persoalan yang ditanya oleh seorang wanita, seorang sahabat, kan? So topik ialah merawat kekecewaan. Macam mana kita nak rawat kekecewaan kita apabila kita rasa kecewa amat atas pelakuan seseorang yang kita percayai, yang kita harapkan, dan kita rasa macam sangat-sangat marah, kita rasa tak boleh nak maafkan dia. So macam mana nak buat? Macam mana kita nak rawat perkara-perkara itu? Sebab kita manusia. Bila kita manusia, kita tak dapat lari daripada perkara-perkara ni, kan? Kita kecewa, kita marah, kita rasa macam ingin menghukum, kita rasa mungkin satu ketika kita boleh mendoakan, sebab kita terinaya, kan? So kita rasa mungkin kita nak mendoakan kemudaratan dia kerana apa yang dia buat pada kita. Okey, baik. So saya nak menjawab. Terima kasih atas persoalan tersebut. Soalan yang sangat bernas dan sebenarnya ia berkait rapat dengan psikologi manusia, berkait rapat dengan hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Jadi sangat baik untuk kita ulas pada pagi ini. Pertama sekali, poin pertama sekali, saya suka perkataan ni. Memang sakit untuk berharap, namun lebih melukakan jika tidak mahu melepaskan. So memang sakit kita berharap, kan? Tetapi ia lebih melukakan jika tidak mahu melepaskan. Okey, kepada rakan-rakan yang di luar sana yang mendengar video ini, kerana kita kena ingat bahawa kita tidak boleh mengharapkan 100% manusia, kan? Kerana manusia sentiasa melakukan kesilapan. Jadi kita tidak boleh meletakkan 100% kepada manusia yang akan mengotakan janjinya, yang akan melakukan apa sahaja yang dikatakan. Kadang-kadang manusia ni memang lupa. Okey. Dan kenapa kita selalu terluka? Ini satu persoalan yang bila saya baca, saya buat study sikit. Kata kerana kita selalu berharap pada perkara yang salah. So apa yang salah adalah kita mengharapkan satu perkara. Contohnya, apabila manusia buat salah, dia minta maaf. Itu satu perkara yang salah. Perkara yang salah kerana kadang-kadang dia tak buat. Bila tak buat, kita rasa kecewa. So bila kecewa, kita marah. Bila kita marah, kita menunggu kemaafan. Jadi akhirnya yang sakit siapa? Yang sakit kita. Orang tu mungkin dia dah lupa. Mungkin dia pun dah jumpa orang kata apa, dia rasa dia tak salah, dan mungkin tiba-tiba dia pun dah alpa, dah lupa. Dia pun dah ada kebahagiaan dia, kan? Mungkin dia dah tenggelam dengan kebahagiaan dia, dapat kesenangan, kekayaan. Jadi dia dah lupa dah kesalahan dia pada kita. Kita duduk menunggu berharap. Jadi itu antara kenapa kita terluka, kita berharap pada perkara yang salah. So perkara yang betul apa? So perkara yang betul adalah kita memaafkan dia. Dan sama kita mengakui bahawa dia manusia yang akan buat salah. Dan bila buat salah, adakah semesti minta maaf? Itu satu dalam psikologi manusia. So dinamakan irrational thinking. So ada 12 kepercayaan tidak rasional, yang buatkan manusia ni sentiasa buatkan jadi macam sakit hati, terluka, jadi tak rasional kerana dia mengharapkan perkara-perkara ni. Antaranya ialah dalam 12 irrational thinking tu adalah mengharapkan kemaafan. Jadi siapa cakap bila bersalah kena minta maaf? Siapa cakap? Kitab mana ataupun cuba cari mana-mana, pandangan mana, kan? Jadi Rasulullah mengatakan bahawa bila kita perlu minta maaf, saling bermaafan. So tak ada pula cakap siapa bersalah kena minta maaf. So macam mana nak cari siapa salah dan siapa betul?
mahkamah dunia mana yang boleh tentukan? Kadang-kadang tak boleh tentukan. Dia ada perspektif masing-masing kan. Dia rasa dia tak salah, mungkin dia rasa kita salah kan. Mungkin kita memulakan dulu, ataupun mungkin dia yang salah, tapi adakah semestinya dia kena minta maaf? Siapa yang meletakkan hukuman itu ataupun hukum itu? Jadi akhirnya kita terluka. Jadi kita jangan kata apa, meletakkan perkara-perkara ni kerana perkara-perkara yang salah. Dan dia kata berapa ramai orang yang remuk dan yang remuk akibat kecewa kerana tidak dapat kesetiaan yang diharapkan. Okey, bila setia, ini satu cerita lain pula. Yang tadi persoalannya mungkin kerana kita rasa marah sebab dia mengecewa kita. Mungkin dia janji tak tepat. Dan ada juga yang bila saya boleh kaitkan dengan kesetiaan. So setia ni macam mana? Contohnya pasangan suami isteri yang berkahwin atas cinta matilah. Bercinta 10 tahun akhirnya berkahwin. So adakah patut kita meletakkan contoh isteri kata suami mesti setia sampai mati, jangan kahwin dengan orang lain dalam tempoh perkahwinan dia, kalau boleh jadi hafsir Rasulullah yang tidak menduakan Siti Khadijah. Tetapi manusia ni adakah sehebat Rasulullah? Adakah dia memang terjauh daripada perkara-perkara yang sedemikian? Jadi kalau kita meletakkan satu fakta ataupun satu falsafah, buatkan kita akan kecewa kalau lah tiba-tiba dia tak kotakan janji dia berkahwin lain, ataupun dia mungkin melakukan satu kesilapan, kecurangan dan sebagainya. So memang kita kecewa, kita terluka, kita rasa macam marah sangat, mungkin sampai dendam, mungkin sampai kita berpisah. Tapi sebenarnya kalau kita fikir sejauh-jauhnya adalah manusia ni memang tak ada siapa yang kata boleh kotakan janji 100%. Kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang memang dia diduga, diuji. Bila perkataan diuji ni boleh kena pada siapa-siapa pun. Nabi pun diuji, kan, apatah kita manusia-manusia yang akhir zaman ni. Okey, baik, saya teruskan. Okey, yang seterusnya ialah belajarlah untuk melepaskan duka. Sekalipun kau rasa ia seringkali merabakkan di jiwa. Ni bahasa-bahasa yang saya tu kan. So kadang-kadang kita kena belajar melepaskan duka, kerana kadang-kadang bila kita tak lepaskan, so kita akan rasa sakit sangat. So macam mana kita nak lepaskan? Bila kita nak lepaskan ialah kita kena ingat satu kata-kata Inggeris, one of the most rewarding moment in life is when you finally find the courage to let go of what you can't change. Okay, jadi kita kena belajar untuk let go apa yang kita tak boleh nak ubah, kan? Kita tak boleh nak ubah manusia seperti mana yang kita nak, kan? So kita kena tengok, so kita dengan remote control, so kita hanya ada remote control untuk remote diri kita saja. So mustahil kita boleh remote suami kita, boleh remote isteri kita, boleh remote anak kita, remote kawan kita, lagilah jauh. Walaupun dia kawan baik, sehidup semati, kenal dia kecil, tapi adakah kita boleh remote dia seperti mana apa kita nak? Mustahil. Mustahil. Sampai satu ketika dia ada pandangan dia sendiri, ada falsafahnya sendiri, ada pegangan hidup sendiri. Sampai bila kita nak pegang satu-satu benda yang kita janji dahulu, kan? Dan kadang-kadang mungkin dia ada pandangan dia yang berbeza dengan kita. Jadi sebab tu kita kena benda yang kita tak boleh nak ubah, kita let it go, kan? So kita fikir apa yang kita boleh remote diri kita. Remote diri kita ialah macam mana kita nak rawat kekecewaan, macam mana kita nak happy balik, nak come back balik. So dengan cara kita melepaskan. So macam mana nak melepaskan? Ni penting. Okay, ini satu lagi ayat yang penting yang bila saya baca ni rasa mungkin boleh menjawab persoalan-persoalan tersebut. Bila kita melepaskan, kita akan membuka ruang kepada perkara yang lebih baik untuk hadir dalam kehidupan kita. So sebab itu kita ingat kasih sayang Tuhan itu ditunjukkan dalam berbagai cara. Ada kala dalam bentuk ujian. Okay, so kadang-kadang takdir Allah ni kita kena faham. Kadang-kadang dia nak bagi satu, dia hilangkan satu. Jadi mungkin dia menghilangkan kesetiaan sahabat kita untuk ditemukan kita dengan sahabat yang lebih baik, yang inilah sehidup semati. Dan kadang-kadang mungkin dia
diuji pasangan ni kan, mungkin sama ada mungkin dia nak lebih baik hubungan ni, ataupun dia nak temukan dengan pasangan lebih baik. So kita tak tahu takdir Allah ni. Tetapi pastinya kalau kita melepasi ujian ini, so Allah akan bagi lebih baik. Itu yang saya ingat. So kita belajar menerima redha. Sebab bila sebut takdir, kita kena redha. Okay. Dan kita ingat satu lagi ayat ialah menyembuhkan luka di hati memerlukan masa. Jadi kena sabar kan? So ambil masa untuk kita bersabar. Okay. So contohnya dalam psikologi manusia, kita jangan terlalu drag, mungkin melebihi 6 bulan kita memendam rasa, kerana ia boleh membawa kepada ke arah kemurungan kan. So fikiran kita bawah sedar, so kita akan menangis, kata apa, memendam rasa, berfikir. So sebaik-baiknya mungkin ambil masa dalam masa beberapa minggu. Okay. Lepas tu mungkin kau boleh jangan sampai 1 bulan lah. Apa pun kesedihan anda, kehilangan, kekecewaan, perpisahan, apa sajalah kan, dikhianati. So jangan ambil masa terlalu lama. So bertenang. Kita kena apa yang saya katakan tadi, bahawa semua ini adalah ujian. Dan semua ni kita kena ingat, kita jangan mengharapkan perkara yang salah. Sebab ingat, manusia memang tak perfect kan. Jadi yang satu lagi yang kita boleh kawal, benda kita tak boleh kawal, kita let it go. Apa yang kita kawal, macam remote control tu, kita boleh kawal diri kita je. Jadi macam mana kita nak happy kembali? Kena ingat bahawa kadang-kadang orang nak tengok kita, orang suka kita kecewa kan. Terutama orang, mungkin orang ketiga, ataupun orang yang suka menghancurkan sesuatu hubungan. Itu manusia. Sebab manusia tak perfect. Jadi kita kena bangkit untuk tunjukkan bahawa kita gembira. Apa pun terjadi, Allah suka. Kita redha, kita bangkit, kita buktikan dan kita gembira. Kerana bila gembira tu untuk kita juga. Kalau kita kecewa, apa yang faedah kita dapat? So kita akan menangis, murung, kurus, tak terurus. Apa yang kita dapat? Orang akan tengok kita mesti orang yang hilang harapan, tak ada harapan langsung. Jadi kita kena bangkit. So tunjukkan bahawa kita berjaya. Kita apa pun jadi, kita boleh bangkit. Kita tak peduli, kita boleh hidup bahagia macam mana pun. Barulah orang akan nampak kita bersemangat. So dahsyatlah dia ni. Ini orang yang boleh kita contohi. So orang yang berani bangkit, orang yang sangat gembira apa terjadi pada dia. Sering ingat, kalau hidup kita tak diuji, kita tak ada pengalaman. So pengalaman yang ada pada kita tu, kekecewaan tu, kita boleh bantu. Mungkin anak kita, mungkin generasi kita, mungkin kawan-kawan baik kita. Kadang-kadang Allah sengaja jadikan satu pengalaman tu untuk bantu orang lain. So benda ni sangat berkait. So kita kena fikir sangat luas. Jangan fikir, kenapa aku, kenapa tak orang lain, kenapa. So benda tu tak ada jawapan. Akhirnya kita akan tenggelam dengan masalah tersebut. So kena ingat bahawa kita akan ambil masa, jangan lama sangat. Lebih baik meluahkan kepada kaunselor, kerana kaunselor memang pemegang etika kerahsiaan. Kalau cerita pada kawan baik, kalau kita percaya tak apalah. Tapi kita ingat, jangan kita meletakkan 100% pada manusia. Kaunselor juga manusia, tapi dia pegang etika kerahsiaan. Jadi itu periuk nasi dia. Kalau dia tak jaga, memang habislah kan. So apa lagi perkhidmatan yang dia boleh dipercayai kan. So itulah dia punya kata apa, harga diri dia, ketika kerahsiaan dia. Jadi kita kena macam mana pun kita kena ingat kebahagiaan tu untuk kita, bukan untuk orang lain. Walaupun orang mengambil kebahagiaan kita tu, tapi kita kena ambil balik untuk diri kita. Kena bangkit. Right? So satu lagi saya nak cerita bahawa rahmat Allah tu sangat luas. So dalam surah Al-Hadid ayat 23 mengatakan bahawa kami jelaskan dengan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita kepada apa yang telah hilang daripada kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira kepada apa yang diberikan kepada kamu. Allah tidak suka pada orang sombong dan membangga diri. So dalam surah Al-Hadid ini Allah menceritakan bahawa kadang-kadang dia uji, tetapi jangan berduka, jangan rasa hilang, jangan rasa putus harapan.
Dan kadang-kadang apa Allah uji juga, jangan terlalu bangga, jangan terlalu gembira. So itu kata ujian Allah adalah bentuk kesedihan, ada juga dalam bentuk kegembiraan. Jadi kita kena bersederhana. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu gembira dengan apa yang kita dapat. Contoh kita dapat berkahwin dengan orang kaya, dan kita jadi rasa bahagia sangat, kita nak tunjuk pada orang lain. Kita pergi makan angin, pergi bercuti, beli shopping apa saja. Kita ingat itu ujian juga, kan. Sampai masanya Allah boleh tarik, kan. Sebab dia juga manusia, kan. Pasangan itu juga manusia. Sebab tu kita kena kata banyak bantu orang, kita mendoakan orang. Jadi malaikat-malaikat akan mendoa kita supaya kita dapat kebahagiaan yang berkekalan, kan. Begitu juga dengan kecewa. Jangan kita rasa ini dah penamat hidup. Mungkin Allah uji kita dan Allah nak bagi sinar kebahagiaan hingga akhir hayat. So yang terakhir sekali, kalaulah semua perkara kita buat akhirnya kita tak boleh nak lupa kat orang ni, kan. Walaupun Nabi suruh maafkanlah. Nabi pun maafkan umat, sebab semua ni adalah ujian. So kalau tak boleh juga, so amalkan surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yushitu wa indahu ummul kitab. So dia kata Allah menghapuskan apa jua yang dia hendaki dan menetapkan apa yang dia hendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, ibu segala suratan. Jadi ini surah Ar-Ra'd ayat 39. So boleh ingat, ini antara ayat-ayat yang sekiranya kita terlalu kecewa sangat, kita nak lupakan seorang yang mengecewakan kita, so bacalah surah ni, insya-Allah. Ini antara yang saya baca. So kena ingat bahawa kita ni, hubungan kita dengan manusia ni memang begitu. Sebab tu Allah tidak mengekalkan satu secara, ia tidak bersifat kekal. Senang cerita, tak sifat kekal, kan. Kerana macam mana kita kasih pada seorang tu, akhirnya dia akan pergi. Sama ada kita akan pergi atau dia akan pergi. Jadi sebab tu Allah kata yang kekal adalah hubungan dia, hubungan makhluk, hubungan hamba dengan Allah. Jadi kena ingat, apa pun yang berlaku adalah ujian, kan. So ada satu surah Al-Baqarah ayat 286. Kena ingat selalu ayat ni adalah sungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Jadi apa pun yang berlaku pada kehidupan kita, kecewa macam mana pun, sebenarnya Allah tahu. Allah yang cipta kita, dia tahu bahawa yang ini, ujian ni memang sesuai dengan bebanan kita. So jangan kita rasa macam kecewa sangat, kan. Jauh sekali kalau kita nak bunuh diri dan sebagainya, na'udzubillah, kan. Ataupun kita nak membinasakan orang, nak bunuh orang, ataupun apa saja kita buat, janganlah begitu, kerana memang sesuai Allah jadikan ujian ni dengan perkara yang mampu kita tanggung. Jadi kena ingat surah Al-Baqarah ayat 286 ni, kan. Itu sakit dan duka itu adalah sebahagian daripada perjalanan hidup. Jadi kena ingat, seperti saya kata tadi, apa pun yang berlaku, kita kena ingat bahawa ini adalah takdir, perjalanan Allah susun untuk kita, kan. Untuk kita mungkin mendapat ilmu, dapat panduan hidup, kita dapat pengalaman, dan orang kata apa, kesedihan ni adalah sifat sementara, kerana Allah nak bagi satu yang lebih baik. Hikmahnya pasti lebih baik, kan. So setiap kesusahan ada kesenangan. Tu dalam satu surah Al-Insyirah. Jadi kita ingat bahawa dan satu kita kena ingat bahawa hubungan manusia tak kekal. Bahagia ke tak bahagia ke, ia bersifat tidak kekal, kan. Walaupun kita bahagia macam mana pun, kita seronok sangat dengan suami kita, dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan siapa pun ahli keluarga kita, dengan ibu kita, kita rasa sayang sangat, akhirnya Allah akan tarik hubungan ini, kan. Yang kekal abadilah di syurga nanti. Jadi macam mana pun kita kena selalu bergantung pada Allah, kerana setiap kesusahan, ujian ni Allah tak minta apa-apa. Allah minta kita solat dan doa. Jadi Allah akan buka jalan. Dialah Ya Fatah, kan, segala pembuka jalan. Jadi kalau kita susah hati, kita baca Ya Fatah, Ya Fatah, kan, pembuka jalan, insya-Allah. Jadi jangan terlalu kecewa dengan manusia, kerana hubungan kita di dunia ni tidak kekal lama. Jadi kita pun mungkin tak lama hidup. Jadi jangan kita terlalu berdendam,
kan. Hari ni kita diuji, so kita maafkanlah, dan lepaskanlah apa yang kita tak boleh kawal. Ingat tadi remote tadi, kita hanya ada remote control untuk diri kita sahaja. Kita tak boleh remote orang suka hati, kerana mereka ada laluan hidup mereka sendiri, ada cara fikiran mereka sendiri, ada emosi mereka sendiri. Jadi kita boleh kontrol diri kita saja. Jadi tenang, happy. Semoga hidup anda hari ini ceria. So saya doakan anda dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini adalah nisfu Syaban, insyaAllah jika berpuasa kita akan dapat rahmat dan fadilat yang besar. Ingat 15 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Jadi maafkan saya jika ada salah, saya buat salah dan silap kan. Dan saya maafkan semua yang ada yang menonton video ni, sama ada menonton tidak menonton. Jadi saya maafkan anda semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.